Perhimpunan suci Hari Kebangkitan yang diberkati telah tiba. Semoga anda banyak diberkati melalui Hari Kebangkitan. Seperti yang kita tahu, Hari Kebangkitan pada hari ini ialah perayaan yang memperingati kuasa kebangkitan Kristus apabila dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mari kita lihat makna Hari Kebangkitan melalui ajaran Alkitab. Buku Filipi bab 3 ayat 20. Bab 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam syurga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Alkitab menggambarkan badan kita sekarang sebagai tubuh yang hina apabila dilihat dari dunia kerajaan Tuhan, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Hari Kebangkitan juga ialah hari apabila Tuhan memecahkan kuasa maut dan memastikan kewujudan kerajaan kehidupan kekal daripada kebinasaan. Melalui Hari Kebangkitan, Tuhan menanamkan harapan dalam kita agar kita mempunyai harapan badan fizikal akan diubah menjadi badan rohani. Dalam Perjanjian Lama, Hari Kebangkitan dipanggil perayaan hasil pertama. Sejak zaman Perjanjian Lama, perayaan hasil pertama harus disambut pada hari Ahad. Kini, banyak orang tidak tahu mengapa kebangkitan Kristus berlaku pada hari Ahad. Jika kita mempelajari perayaan Tuhan dengan baik-baik, seberkas hasil pertama sentiasa dipersembahkan kepada Tuhan pada hari Ahad pada zaman Perjanjian Lama. Perayaan ini berbeza dengan hari Sabat. Namun, memandankan susah untuk mencari bukti Alkitab tentang ibadah hari Ahad, ada orang berpendapat ia harus beribadah pada hari Ahad kerana Yesus bangkit pada hari Ahad. Penegasan seperti itu tidak munasabah. Jika kita mempelajari perayaan-perayaan Perjanjian Lama dan Baru dengan betul, kita dapat memastikan bahawa Hari Kebangkitan sudah pun disambut pada hari Ahad sejak zaman Perjanjian Lama. Dan hari Sabat ialah perayaan yang berbeza. Mari kita lihat asal-usul penubuhan Hari Kebangkitan, iaitu perayaan hasil pertama dalam Perjanjian Lama. Buku Keluaran bab 15. Buku Keluaran bab 15 ayat 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Teruskan dengan ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Menyanyilah bagi Tuhan, sebaya tinggi luhur. Kuda dan penunggannya dilembahkannya ke dalam laut. Selepas umat Israel menyeberangi Laut Merah, semua tentera Mesir yang mengejar mereka ditenggelami air. Melihat ini, Miriam dan semua perempuan memberikan kesyukuran dan pujian kepada Tuhan. Mari kita lihat bila hal ini berlaku dengan membuka buku Keluaran 14 ayat 22. Buku Keluaran 14 ayat 22.
Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tian api dan awan itu memantang kepada tentera orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentera orang Mesir itu. Ia membuat rota keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Maksudnya, laut yang terbelah kembali bertaut. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Sejarah ini berlaku pada hari ke-22 bulan pertama mengikut kalender suci. Maksudnya hari Ahad jika menurut sistem minggu hari ini. Pada pagi hari Ahad, kuasa kegelapan dimusnahkan sepenuhnya. Umat Israel menyeberangi Laut Merah dan mendarat dengan selamat melalui rahmat Tuhan. Sejarah ini direkodkan dalam buku Keluaran. Untuk memastikan umat Israel mengingati peristiwa ini setiap tahun, Tuhan menubuhkan perayaan hasil pertama. Tuhan menetapkan peraturan agar perayaan ini disambut pada hari Ahad. Perayaan ini berbeza dengan hari Sabat. Jadi, penegasan mereka bahawa ibadat disambut pada hari Ahad kerana Yesus bangkit pada hari Ahad adalah salah. Orang berkata seperti ini kerana mereka tidak memahami makna perayaan hasil pertama. Sama seperti tentera Mesir dimusnahkan di dalam Laut Merah, kuasa dosa akan dihapuskan. Tuhan menyertakan kita melalui gantungan simbolik tentera Mesir. Mari kita lihat buku Imamat bab 23 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada bila hari sesudah Sabat itu. Mereka membawa seberkas hasil pertama kepada imam. Dan imam itu mengunjukkan berkas itu di depan Tuhan supaya dia berkenan akan mereka. Sebab itulah ia dipanggil perayaan hasil pertama. Tuhan menyuruh mereka menyambutnya untuk generasi yang akan datang. Hari apabila tentera Mesir dikalahkan dan umat Israel mendarat dari Laut Merah ialah hari Ahad. Dengan makna perayaan ini, persembahan juga harus dipersembahkan pada hari Ahad, iaitu hari sesudah Sabat. Jadi, bukankah Yesus bangkit pada hari sesudah hari Sabat? Apakah hari itu? Awal pagi hari Ahad. Semuanya dihubungkan oleh Tuhan dengan cara yang konsisten. Menurut semua ramalan ini, Perjanjian Lama sudah mentakdirkan bahawa Yesus Kristus yang menjadi hasil pertama orang yang sudah tidur pasti akan bangkit daripada kalangan orang mati pada hari Ahad. Pertama sekali, mari kita lihat buku 1 Korintus bab 15.
tentang Yesus menjadi persembahan perayaan hasil pertama. Pukul 1 Korintus bab 15 ayat 20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang apa? Buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Buah sulung dalam erti kata lain ialah hasil pertama. Maksudnya, dia menjadi persembahan perayaan hasil pertama. Masa untuk menunjukkan persembahan perayaan hasil pertama di depan Tuhan untuk diperkenan ialah hari Ahad. Ia harus dibuat pada hari sesudah Sabat. Jadi, Kristus yang menjadi persembahan perayaan hasil pertama harus bangkit pada hari Ahad. Banyak gereja tiada alasan ibadah hari Ahad diambil daripada ibadah Dewa Matahari. Jadi, mereka menegaskan apa yang tidak munasabah. Mereka beribadah pada hari Ahad kerana hari kebangkitan Yesus ialah hari Ahad dan hari apabila Roh Kudus diturunkan ialah hari Ahad. Namun, menurut hukum Musa dalam Perjanjian Lama, bilakah perayaan hasil pertama dan perayaan 7 minggu, hari Pentakosta? Hari Ahad, iaitu hari sesudah Sabat. Hal ini sudah pun ditetapkan sebegini 1500 tahun sebelum Yesus Kristus datang ke bumi. Jadi, perayaan hasil pertama, perayaan 7 minggu dan hari Sabat masing-masing berbeza. Namun, ada penegasan yang tidak munasabah. Yesus bangkit pada hari Ahad, jadi kita harus beribadah pada hari Ahad. Apabila kita memahami perayaan ini, kita dapat mendedahkan dusta mereka. Kristus menjadi hasil pertama orang yang sudah tidur dan memecahkan kuasa maut. Melalui kebangkitan yang menakjubkan, penuh mulia, ajaib dan tidak pernah dilihat oleh manusia, Dia memberi kita keyakinan dan bukti bahawa kita akan memasuki kerajaan Tuhan bukan dengan tubuh yang hina ini, tetapi dengan tubuh rohani. Badan fizikal kita akan diubah menjadi badan rohani dan kita akan kembali ke tanah air syurgawi yang kekal. Jadi, mari kita lihat bapa kebangkitan Kristus sebagai hasil pertama orang yang sudah tidur dengan buka buku Matius bab 28. Buku Matius bab 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan mengulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahawa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Hal ini berlaku pada hari sesudah Sabat, hari pertama dalam seminggu. Bapa ini membuktikan dialah Kristus yang mempunyai kuasa kehidupan sepenuhnya. Walaupun bapa yang sama, mari kita lihat sekali lagi dari perspektif yang berbeza. Buku Lukas bab 24. Mari kita lihat buku Lukas bab 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangku-mangku kerana hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahawa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan apa? Bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu. Pada hari pertama sesudah hari Sabat, dia bangkit daripada kalangan orang mati. Betul-betul keajaiban yang luar biasa, bukan? Alkitab memberitahu kita bahawa hal seperti itu juga boleh berlaku kepada orang yang mempercayai Tuhan. Antara hal-hal yang berlaku pada hari itu, mari kita lihat asal-usul upacara memecahkan roti. Bab 24 ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sini, hari itu bermaksud hari dia bangkit. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Yesus orang Nazaret." Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahawa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahawa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahawa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahawa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 2000 tahun dahulu, buku Lukas menulis bab dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, berbual dengan Yesus semasa berjalan dengannya. Walaupun berjalan bersama-sama 7 batu jauhnya, mereka tidak menyedari bahawa dialah Yesus sehingga dia memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka pada hari kebangkitan. Walaupun dia berada di depan mereka, sebaik sahaja mereka mengenalnya, Alkitab tertulis, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kalau begitu, apakah jenis tubuh Yesus muncul pada masa itu? Adakah dia bangkit dalam badan manusia atau berubah kepada badan rohani? Jika dalam badan fisikal, bagaimanakah dia terus hilang di depan mata mereka? Dia berubah menjadi badan rohani Tuhan Maha Ada. Dengan ini, Tuhan menyatakan bahawa kita juga akan mengalami proses perubahan yang sama dengan Kristus pada masa depan. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 15. Dalam buku 1 Korintus bab 15 ayat 12, Tuhan menjelaskan kebangkitan. Ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahawa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahawa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang Dia, kami katakan bahawa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, bahawa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebangkitan bagi iman kita. Bukan? Ia adalah sangat penting. Apabila Yesus berbual dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, Dia memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Lalu, mata mereka terbuka. Selepas itu, Yesus pun hilang. Jika badannya adalah fizikal, mungkinkah Dia terus lenyap di depan mereka? Kerana Dia memakai badan rohani, Dia dapat muncul dalam bentuk fizikal dan apa-apa bentuk rohani juga. Buku 1 Korintus bab 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Rupa dari yang alamiah dipanggil tubuh yang hina. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh mulia seperti tubuh Kristus. Kita akan berubah. Ayat 50. Saudara-saudara, daging dan darah tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Tuhan, dan bawa yang binasa tidak mendapat bahagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahsia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan bagaimana? Diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Orang yang belum mengalami kematian akan mengalami perubahan, dan orang mati akan mengalami kebangkitan. Teruskan. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan bagaimana? Diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kerana itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Akhirnya, kita akan diubah dalam sekeli mata dan menikmati kehidupan kekal serta berkat di kerajaan Kristus selama-lamanya. Jadi, dalam buku 1 Tesalonika bab 4 tertulis bahawa apabila Kristus datang pada penghakiman terakhir, Dia akan membawa dengannya orang yang sudah tidur dalamnya. Mari kita lihat waktu terakhir yang mulia itu dalam buku 1 Tesalonika bab 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mahu, saudara-saudara, bahawa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan bertukar cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kerana jikalau kita percaya bahawa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului
melalui mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, iaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kerana itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita tidak dapat hidup di dunia rohani dengan badan yang hina ini. Kita harus diubah. Diubah menjadi badan apa? Diubah menjadi badan Kristus yang mulia. Apabila dia bangkit daripada kalangan orang mati. Selepas diubah menjadi tubuh rohani, kita akan diberikan waktu yang mulia untuk kekal bersama dengan Tuhan di syurga abadi. Sudah berapa lama kita menantikan waktu itu? Jadi, kebangkitan Kristus sememangnya hari yang sangat bermakna buat orang yang mempercayai Tuhan. Walaupun bawah penintasan Rom, orang kudus gereja awal tidak kehilangan iman kerana harapan besar terhadap kebangkitan. Mereka beriman teguh bahawa walaupun mereka mati, mereka akan dibangkitkan dan menikmati kehidupan kekal serta berkati kerajaan Kristus. Meskipun terdapat kesusahan, ancaman atau paksaan daripada negara. Walaupun ada pelbagai jenis kesukaran, mereka tidak kehilangan iman tetapi mengikut kehidupan Kristus sampai akhir. Kita harus berpegang pada harapan kebangkitan, iaitu maju ke arah kebangkitan kehidupan. Orang yang ada harapan kebangkitan tidak takut kematian. Ini kerana ada dunia mulia yang akan Tuhan kurniakan kepada mereka selepas kematian. Namun, syaitan selalu cuba membuat kita hanya fokus pada hal-hal duniawi untuk menghapuskan harapan kebangkitan ini. Kita mungkin menganggap hidup panjang di bumi ini sebagai berkat. Namun, bukankah berkat untuk menikmati rahmat dan kebahagiaan abadi di pangkuan Tuhan lebih besar? Selagi kita berada dalam Kristus, Tuhan pasti menjanjikan kita berkat kebangkitan dan perubahan seperti Kristus. Dengan ini, kita dapat melihat perbezaan antara kita dengan orang lain di dunia. Penghakiman sedang menunggu mereka, tetapi syurga sedang menunggu kita, bukan? Dengan kebangkitan ini, kita dapat pergi ke syurga yang kekal. Untuk membawa kita ke syurga, Tuhan akan mengenakan kita jubah rohani melalui proses yang tertentu. Orang mati melalui kebangkitan dan orang hidup melalui perubahan. Akhirnya, kita semua akan memerintah di syurga abadi buat selama-lamanya. Jadi, makna kebangkitan yang kita peringati pada hari ini ada makna yang besar. Kita tidak lagi diikat oleh kematian. Orang kudus gereja awal tidak berfikir bagaimana mengelakkan kematian, walaupun mereka dimakan oleh singa dan menghadapi kematian. Mereka tidak meninggalkan iman terhadap Yesus. Iman seperti itu datang daripada harapan kebangkitan. Jika kita memikirkan hal ini sekali lagi, Alkitab tertulis, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Manusia di dunia hanya melihat perkara bumi. Namun, Tuhan biar kita melihat bukan hanya perkara di bumi ini, tetapi juga perkara di syurga, bukan? Marilah kita memperingati makna hari kebangkitan sambil berfikir, adakah aku baik-baik menimbunkan berkat di syurga dan menantikan syurga yang sudah sangat dekat? Hari ini, orang merayakan hari kebangkitan dengan peraturan dan upacara yang datang dari agama pagan seperti makan telur dan arnab Easter. Namun, kita mengikut Alkitab. Pada hari kebangkitan, Kristus memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-murid. Mata mereka terbuka dan mengenal Dia. Mari kita merenungkan bapa mereka mengenal Dia sebagai Kristus.
Tidak kira dalam bentuk apa Tuhan muncul kepada kita, marilah kita sentiasa bersedia untuk menerima Kristus sebetulnya dan mengikut ajarannya. Saya berharap semua anak Sion akan berbuat demikian. Dengan ini, saya tambahkan khutbah tentang perayaan hasil pertama dan hari kebangkitan. Terima kasih.